Please! Pasti ramai sudah menonton video tular seorang lelaki tiba-tiba memanjat hood enjin kereta seorang wanita dipercayai warga asing dalam kejadian di Bulatan, Kampung Pandan, Kuala Lumpur pada 17 Julai lalu. Trauma dengan kejadian tersebut, pemandu kereta itu, Nur Tazliana, menceritakan kejadian sebenar insiden berkenaan yang cukup mendebarkan. Pun begitu, ada rasa kecewa dalam hati wanita berusia 29 tahun itu apabila cubaan membunyikan hon untuk meminta bantuan tidak diendahkan pengguna jalan raya yang menyaksikan kejadian itu. Tapi mujur seorang lelaki berbaju merah yang menaiki basikal datang menarik warga asing tersebut ke tepi jalan sebelum memintanya beredar. Bahaya betul tu. Apa kata kita tanya tuan punya badan sendiri untuk bercerita tentang kejadian sebenar. Sebenarnya tas menghala ke Robertson dekat KL. Tak biasa sangat jalan tu. Jadi tas sambil tengok waste. And then perlahan. Kereta tas memang perlahan masa tu dekat roundabout. Sebab masa first circle tu dah tersilap sempak. Jadi tas lebih berhati-hati and memang slow. Memang kereta slow. Jadi tiba-tiba ada seorang ada seorang lelaki tu. Dia sempatlah berhentikan kereta tas dari depan. Macam jarak dia Sikit macam ni je lah. Sikit ni je. And then tapi tas sempat berhenti. Bila tas sempat berhenti, dia macam tak puas hati. Dia cakap you hit me dia kata. Tapi saya tak sempat pun langgar dia, and saya tak langgar dia. Jadi saya horn je lah kan. Saya start panik bila dia start panjat kereta. Masa tu baru saya panik. Di atas ni lah dia panjat tu. Sini. Lepas tu saya mengundur, tapi risau kereta dekat belakang. Saya tak nampak kereta kat belakang, kiri kanan sebab roundabout memang penuh kereta masa tu. Lori, bas. Jadi saya tak rasa mengundur tu satu pilihan yang bijak lah untuk. Jadi saya ke depan pula, and saya bunyikan horn dengan harapan kereta keliling boleh bantu saya. Tapi saya tak dapat apa-apa bantuan pun. At least horn ke apa ke, still tak dapat bantuan. Tapi tu sebelum dia panjat ke dah panjat? Dah panjat. Masa tu saya dah keluarkan phone dah untuk rakam. Sebab saya sedar tak ada dashcam. Saya masih fikir macam tu lagi. Kalau apa-apa jadi kat kereta saya ke apa ke, saya tak ada bukti nanti. Jadi saya keluarkan phone saya. And then rakam kejadian tersebut. Lepas tu ada seorang lelaki yang naik baju basikal. Merah tu lah. Dia lelaki tu naik basikal? Dia memang dekat tepi jalan tu. Saya perasan sebab saya minta tolong dia pada mulanya. Tapi dia masih di situ macam tergamam dengan apa yang berlaku mungkin. Orang keliling pun tak ada berrespon apa-apa. Jadi akhirnya lelaki tu yang datang and selamatkan saya. Alihkan lelaki tu bawa ke tepi. Lepas tu saya tak tahu apa yang jadi. Saya tak toleh ke mana sebab lelaki tu suruh saya jalan. Okey, tu dah diambil ke tepi memang terus gerak lah. Ya betul. Ada satu lagi video orang share dekat saya daripada bangunan berdekatan. Yang boleh tengok apa jadi seterusnya. Tapi saya rasa lelaki tu duduk balik dekat situ. Lepas beberapa minit lepas tu tas jalan je, and then nampak kereta peronda. Jadi tas bagi tahu dekat polis kereta peronda tu untuk tengok dekat tempat kejadian lah. Dan lelaki tu sebenarnya siuman ke tidak ke? Saya rasa tak, sebab dia macam ngarut-ngarut tau. Sekejap-kejap macam gelak-gelak atas kereta ni. And then dia tengok-tengok. Saya perasan dia tengok saya. Lepas tu dia tengok dalam kereta saya ada apa. Tapi saya rasa memang dia dah perasan dari tepi jalan yang saya seorang masa tu. Drive seorang masa tu. Sebab tu dia pilih untuk, dia macam mencari-cari tau kereta mana dia nak tahan. So selepas apa yang berlaku, mungkin perkembangan sekarang apa yang dah dilakukan oleh TAS sendiri? Mungkin ada buat report ke? Setakat ni balik daripada tu memang saya semalaman dekat balai untuk report kejadian. Kemudian hari ni petang nanti saya pergi ke balai semula lah. Sebab dengan cerita polis tu telefon dan minta saya bantu siasatan sebab lelaki tu dah ditahan pun. Bagaimana dengan mental TAS sendiri? Mungkin sometimes orang akan trauma perkara sebegitu terjadi pada dirinya kan. Mungkin TAS sendirilah. Saya mengaku masa tu saya sangat panik dan saya menjerit minta tolong. Saya rasa
orang punya perhatian masa tu, keprihatinan orang sekeliling terhadap masalah saya masa tu yang buatkan saya lagi kecewa and lebih panik masa tu. Tak boleh nak fikir apa. Jadi saya rasa macam agak trauma tau bila dah insiden tu dah berlaku kan. Saya trauma betul. And then daripada komen-komen yang saya dapat, dia kata carilah balik kan that guy yang tolong saya Baju masa merah tu. tu lah kan. Baju merah tu. Sampai sekarang dah jumpa ke belum? Saya belum jumpa lagi. Saya tunggu mak ayah saya. Ni saya nak balik kampung and nak cari balik lelaki yang selamatkan saya tu. Sebab saya rasa trauma juga nak masuk KL, nak pergi situ pula, nak cari dia pula. Saya trauma. Lagi-lagi ke jalan yang terjadi kat tu lah. jalan tu kan. Saya trauma. So bila cakap pasal ibu bapa tu, bagaimana reaksi ibu bapa selepas berlaku kejadian ni? Ibu saya, ayah saya sangat bimbang lah sebab dia tahu saya memang seorang. Saya memang selalu drive seorang. Memang always seorang. Jadi dia sangat bimbang. Bagi pesanan kat saya lepas ni, hati-hati and tinted kereta. Dan mereka juga cakap yang saya sebenarnya buat tindakan yang dah cukup bagus sebab kereta saya tak rosak, tak ada nyawa mana-mana melayang dan saya tak langgar mana-mana kereta masa tu. Saya pergi dengan selamat je. Tak ada apa-apa yang lebih teruk lah. Yalah, mungkin situasi jika benda ni berlaku kat orang lain, orang tu sanggup jalan tekan minyak aje Ya, kan. mungkin. Ada banyak je suggestion suruh langgar je. Tapi saya tak rasa itu tindakan yang wajar lah. Walaupun saya panik masa tu, diserang panic attack masa tu, tapi saya tak langgar orang, saya tak langgar dia dan kereta saya tak rosak dah. Cukup.